Kita ni kadang ujian tu bukan besar sangat, tapi sebab hati kita sempit dengan ada banyak dosanya, kecintaan pada dunianya, hawa nafsunya, sampailah bila ujian masuk menyempitkan dada kita sampai kita rasa gelak dunia. Padahal bila keluar daripada rumah tengok ke langit, bila tengok ke langit, ya Allah, besarnya keagunganmu ya Allah. Sebab itu kan bila kita baca satu firman Allah tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kisah yang dirakam dalam Al-Quran. Bila Nabi Muhammad semakin teruk diejek tentang apa? Ketika itu orang kaum musyrik mengejek Nabi Muhammad mengikut petunjuk Israel Yahudi. Sebab ketika itu kiblat masih lagi di Baitul Maqdis. Dan mereka kata ikut petunjuk telunjuk Yahudi, ejek sekian-sekian, sembah gini. Dan ketika kesedihan yang memuncak, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad memandang ke langit. Memandang ke langit, sikit-sikit pandang ke langit. Saya tak ingat ayat mana, surah mana, tapi baru je baca dalam beberapa hari lepas. Kemudian Allah pun berfirman dalam ayat tersebut, Allah beri gambaran kamu memandang berkali-kali ke langit, lalu Allah menurunkan satu ayat yang menenteramkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang kan tengah ada masalah, susah hati apa semua, kita pun pergilah keluar tengok langit Allah yang tinggi, baru kita rasa sebenarnya dunia ini sangat besar, sangat luas. Ujian itu telah menyempitkan diri kita, menyempitkan hati kita. Dan rupanya bagaimana nak melapangkan kembali, tidak ada cara lain. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan mengingati Allah, zikir. Zikir pada lidah, zikir pada hati, zikir pada perbuatan, tatmainnul qulub. Jiwa kamu akan tenang, jiwa kamu akan lapang. Subhanallah. Tetapi ada orang ya masa zikir tu dia tenang, lepas dah zikir tak tenang. Sebab apa? Masa zikir tu dia sedang memuji Allah. Tetapi apabila dia di luar daripada zikir, dengan pakaian contoh mendedahkan aurat, minta maaf saya selalu sebut bab pakaian, janganlah kecil hati ya. Sebab kita orang perempuan kan, sebagai peringatan bersama. Sebab itu alim ulama sebut begini pasal zikir ini. Zikir, apakah maksud zikir? Ada banyak sangat pengertian. Salah satu zikir adalah, maksudnya adalah apa-apa perbuatan yang mentaati Allah itu zikrullah. Apa-apa perbuatan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu adalah maksiat kepada Allah. Jadi rupanya muslimat sekalian, kita keluar daripada rumah pagi tadi kan, keluar dari rumah balik pukul 5 dalam keadaan kita menutup aurat. Apa sebab puan? Sebab orang lelaki biasa tak ada masalah pasal aurat ni. Tengok molek lah ke, lengan panjang padahalnya orang lelaki ia bukan aurat tangannya. Pakai seluar molek. Yang menjadi cabaran untuk menjaga aurat wanita lah, walaupun lelaki ada auratnya juga. Orang lelaki boleh tak pakai ketat? Pakai ketat gelemak, seluar pun ketat. Apa hukum lelaki memakai pakaian ketat sehingga menampakkan aurat, lekuk-lekuk badan? Hukumnya juga adalah haram. Walaupun ada pendapat menyebut keadaan sekian-sekian makruh, tetapi ia memang sangat dekat dan boleh jatuh haram seorang lelaki berpakaian ketat gelemat. Ketat lagi, gelemat lagi. Tu sedap cakap ganu. Ganu ni memang bahasa nekang-nekang. Taukid tu kuat kan? Taukid tu kuat. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Ya, sahabat di live ada 5,000 sekarang. Subhanallah, gabung dunia ada 5,000. Masya Allah, bahasa Ganu. Ni sebab ni dengar ni saya nak cakap bahasa Ganu ni. Ganu ni bahasa antarabangsa. Tiba-tiba saya duduk di Terengganu ya, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Bahasa dia macam bahasa dok cukup makan gitu. Bukan dah cukup makan. Contoh gini ya. Mani, kalau orang luar, air ni manis lah. Sebenarnya faham dah mani. Kita apa? Mani leteng. Nak tambah juga mani leteng. Betul tak? Pahit. Contoh kopi ni pahit lah. Itu orang luar dia gitu je lah. Kalau Ganu pahit, pahit lepang, mani leteng, tawar hebek. Lagi mana lagi? Tinggi sayu. Pendek gendah. Pendek ketak. Lagi? Marah hanya. Benda lagi. Tiba-tiba duk ingat. Masya Allah. Macam-macam lah.
Jadi gitulah oregano ni kan, kalau kita cakap ganu orang tak faham, lepas tu saya cakap luar. Janganlah pula rasa macam nya ustazah ni cakap duduk oregano, jumpa oregano cakap luar. Tak, sebab ni wak tengok ni lebih kurang dalam 5K ni kan gigi tak faham tarabuk. Tak faham benda. Kalau bahasa ganu contoh sebut apa yang saya nak tekankan di sini? Jadi faham dah, salah faham dah. Sebenarnya apa yang nak ditekankan? Apa yang nak ditekankan? Kan? Kalau bahasa ganu apa yang saya nak tekankan? Dia jadi faham? Terkakanglah pula. Faham tak? Jadi sebab itu kita guna je lah bahasa buku. Subhanallah. Jadi saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Muhasibi berkata, redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kekal untuk hamba-Nya, iaitu menjauhkan diri daripada marah. Sayyid berkata, redha ialah berhati lapang ketika menerima pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam lah definisi tentang redha. Tapi sekarang saya nak berkongsi satu hadis kudusi. Hadis ni saya banyak kali dah baca, dan ustaz kita kan, kita ada orang-orang alim di sini, dia lagi bila baca orang alim lagilah mendalam maksud dia. Subhanallah. Hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Cuba kita dengar. Kalau kita fahami betul-betul, kita akan rasa gementar di hati kita, sebab ini adalah kata-kata daripada Allah. Bila sebut hadis kudusi, kita tahu ia adalah firman Allah. Tapi ia datang, ia melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dinamakan hadis kudusi, bukannya Al-Quran, tapi ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah dalam hadis kudusi yang berbunyi, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyaltamis rabba siwaya." Sadaqah Rasulullah, sadaqallahul azim, dan juga sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak sabar atas cubaanku, maka carilah Tuhan selainku. Allahu Akbar, subhanallah. Pernah dengar tak hadis qudsi ni? Bagaimana Allah sebut, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku, tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku, perintah dan laranganku, dan tidak sabar atas cubaanku, ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar, subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Ia adalah satu saya tidak berani untuk syarah, subhanallah, walaupun kita bolehlah bagi tamsilan, bagi contoh-contoh, ibarat-ibarat, tetapi na'udzubillah bimbang sangat, takut tersilap. Sebab itu adalah firman Allah, bagaimana Allah menempelak kepada manusia yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakam Allah, kemudian tidak redha dengan ujian Allah. Allah sebut apa? Maka carilah Tuhan selain daripadaku. Seumpama Allah tidak mengaku dia adalah hamba Allah. Seumpama bila Allah sebut carilah Tuhan selain daripadaku, na'udzubillahi min zalik, seumpama kita ini lari daripada lingkungan pandangan Allah, rahmat Allah, na'udzubillahi min zalik. Bayangkan macam ni lah, dulu kan saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga. Memang dia tidak akan menyamai pun dengan hadis qudsi ni. Cuma mungkinlah ia membantu sedikit kefahaman kita. Contoh bila datanglah suami isteri datang bergaduh kan. Dan saya jumpa ramai sangat wanita, minta maaf, ramai wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Dan ini disebut dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para wanita, aku melihat ramainya di kalangan ahli neraka itu, di kalangan kamu wahai para wanita." Tapi di situ kan banyak perbahasan ulama juga tu. Sebab Nabi tak sebut pun paling ramai dalam syurga tu lelaki, tak ada. Sebab itu ada yang para alim ulama sebut, wanita ramai di neraka, wanita pun paling ramai di syurga. Sebab memang wanita paling ramai. Jadi dua-duanya ramai. Di neraka pun ramai, di syurga pun ramai. Bukan maksudnya di syurga tu sedikit, wallahu alam. Tapi ketika Nabi menukilkan hadis tersebut,
Nabi menyebut, Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat wahai para wanita, kamulah jumlah paling ramai, yang paling ramai di neraka. Lalu sahabat bertanya, sahabat bertanya, apakah yang dilakukan oleh wanita tersebut? Lalu Rasulullah pun menjawab, wanita-wanita ini dia bukan tidak mensyukuri Allah. Maksudnya bukan wanita yang teruk ke, bukan wanita yang dahsyat sangat ke, tetapi dia tidak mensyukuri suaminya. Dan apabila dia tidak menyukai satu perkara, ini Nabi sebut ni, apabila dia tidak menyukai satu perkara pada suaminya, maka dia melupakan kebaikan suaminya. Na'udzubillah min zalik.